Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Ahlan wa sahlan. Dengar ya insya-Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi darsina al-jadid insyaallah ba'dal 'Aid. Alhamdulillah. Syukran jazilan, syukran jazilan. Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita nuwasil berarti sambung. Nuwasil al-hadis an lughatil Quran. Tak apalah perlahan kita cakap Arab insya-Allah. Nuwasil al-hadis an lughatil Quranil Karim. Insya-Allah. Mahlan mahlan, qalilan qalilan. Insya-Allah. Qalilan qalilan yasiru jabalan. Taib. Hari ini insya-Allah belum tu lagi. Belum share lagi ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nak amal share insya-Allah. So malam ni ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan ya Haja. Ahlan ya Haja Raqayyah. Naam, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, hari ni kita ulang kaji lagi lah sebelum kita pergi kepada pelajaran baru, ulang kaji lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ulang kaji berkenaan dengan pattern-pattern yang ada ada huruf illah. Macam mana huruf illah tu dalam bentuk pattern yang kita belajar tu. Jadi hari ini kita ulang kaji dalam surah Al-Baqarah ayat 75, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Tambah ayat ni insya-Allah. Jadi sebelum saya pergi pada ayat ni, ada nota dekat buku latihan kita tu. Nota je dapat nota ni dalam buku latihan kita dalam muka surat 5. Ada tengok buku latihan yang warna pink tu kan? Nota ni penting ni. Nota ni penting. Nota 5 unsur dalam kata kerja yang perlu kita tahu. Ada 5 unsur dia yang penting. Yang pertama, nama dia kata dasar. Itu pertama kali yang perlu kita faham ialah kata dasar tu. So setiap perkataan, tak kira lah ismun ataupun fi'lun, dia akan mempunyai kata dasar. Kata dasar tu biasanya 3 huruf. Kata dasar ni pula, dia ada beberapa jenis kata dasar. Selain daripada yang ada huruf fi'lah yang kita belajar dulu, dia ada beberapa bentuk kata dasar yang common yang biasa kita jumpa. Pertama, kata dasar biasa yang sihat. Contohnya zahaba. Ini dikenali sebagai sihat ya. Zahaba ni sihat. Nampak tak jelas ni dia punya tulisan ni? Zahaba ni kan? Ini dikira kata dasar yang sihat lah ya. Zahaba. Tidak ada huruf illah, tidak ada apa, dikenali kata dasar yang sihat. Biasa atau normal. Ada yang kedua ialah kata dasar yang berhuruf illah. Qaf, waw, lam, qaulun, yaqulu. Semuanya kata dasar yang ada huruf illah, waw ya. Ini waw. Huruf illah ni kita kata ada 2, iaitu waw ataupun ya, yang boleh juga menyamar sebagai alif dan boleh bertukar-tukar sesama dia. Itu dia kata dasar ya. InsyaAllah yang ada huruf illah. Yang ketiga yang kita tak sentuh sebelum ni, tapi kena sentuh jugalah sedikit, kata-kata dasar yang berhamzah. Kata dasar berhamzah ni dia ada mempunyai hamzah sama di tengah, di akhir atau di awal. Dia ada hamzah tu. Hamzah yang dalam bentuk alif, alif yang ada topi tu dia panggil hamzah ya. Mana tu dia ada hamzah. Mana tu ada hamzah di awal tu. Yang ketiga dan keempat yang penting juga, yang kategori yang penting juga ialah kata dasar yang berganda. Contohnya dot, lam, lam tu dikira kata dasar berganda ya, dot, lam, lam ni. Jadi dot ini mewakili fa, lam ni mewakili ain, lam, lam lah fa'ala. Jadi semuanya mewakili pattern fa'ala, semua fa, ain dan lam ya. Jadi ini kita kena ada 4 jenis kata dasar ni, perlu kita hadam betul-betul. Tetapi yang nombor 3 dan nombor 4 ni yang ada berhamzah dan berganda ni kita tak sentuh secara langsung dalam buku tu, cuma kita sentuh di dalam, ada sikit kita sentuh di dalam buku latihan ni. Jadi kita akan buat latihan sikit hari ni. Tengok kalau ada kata dasar yang berhamzah dan berganda tu kita akan sentuh, tapi tak banyak lah. Yang ada hamzah dan berganda tu tak banyak sangat. Jadi sebab itulah kita tak sentuh secara langsung. Jadi hari ni kita akan tengok yang dah kata dasar biasa, zahaba contohnya, kata dasar yang huruf illah tu dah biasa. Yang nombor 3 dan 4 tu kita hari ni kita jumpa sikit insya-Allah dalam ayat Quran yang kita baca hari ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Baik, kita keluarkan kata kerja dulu. Cuba sebutkan kata kerja dulu dan sebutkan dia jenis perbuatan dia. Fa'il apa tu? Okey, kita cuba insya-Allah. Wa iza laqu. Laqu ini adalah fa'il apa kan ni? Laqu ni. Laqu ni adalah fa'il fa'il apa? Nak kata fa'il mudhari' tak? Fa'il madhi, fa'il madhi ya. Fa'il madhi ya. Laqu. Fa'il madhi ni laqu ni. Lam kata dasarnya adalah lam, qaf dan waw ni waw ramai ya. Jadi dia ada sesuatu missing kat sini yang dikenali sebagai huruf illah ya. Jadi kata dasar ni adalah lam, qaf dan huruf illah. Kena ingat tu, lam, qaf dan huruf illah. Ke mana perginya huruf illah tu? Terpelanting sebab dia masukkan waw tu kan. Dia tak boleh jumpa waw dengan ya ni, dia bergaduh. Kalau dia jumpa di satu dia akan terhilang. Jadi yang hilangnya huruf illah tu lah. Jadi wa idza laqu. Jadi perkataan laqu ini dia adalah berasal daripada kata dasar lam, qaf dan huruf illah. Kalau kita rujuk pada buku kita, muka surat berapa tu? Tengok muka surat berapa? Laqu. Laqu, tengok muka surat lam, qaf, huruf illah ya. Huruf illah tu tak tentu lagi sama ada ya ataupun waw. Jadi kita pergi kepada muka surat apa? Cuba tengok. Lam, qaf, huruf illah. 181 ya. Safhah wahid, mi'ah wa wahid wa thamanin. Dalam bahasa Arab sebutnya gitu. Mi'ah wahid wa thamanin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aina wahid mi'ah wa thamanin. Hada huwa. Kita buat satu page senang. La qaf ya. Lam, qaf dan huruf illah. Jangan sebut lagi huruf illah tu apa sebab kita tak pasti. So huruf illah kat sini kita pastikan bila tengok kat sini lam, qaf dan huruf illah. Huruf illahnya adalah ya kan? Ya. Dan ya ni boleh berubah kepada macam-macam. Waw pun boleh, macam alif pun boleh. Tak ada masalah. Jadi mana agaknya kita, kalau kita nak tahu mana agaknya yang laku tu, dekat mana duduknya laku tu dekat sini ya. Dekat duduk mana duduknya laku tu? Laku yang dalam ayat ni ya, wazan nombor 1 laqiya. Laqiya yang ada huruf illah di akhir. Laqiya fi'il mudhari'nya yalqa. Yalqa. Jadi laqiya dimasuki oleh waw. Waw tu apa dia? Waw tu adalah waw ramai, waw jamaah nama dia. Ingat nama dia wawul jamaah, nama dia wawul al-jamaah. Dia masukkan wawul jamaah, dia jadi laku. Dia tak jadi laqiyu, tak jadi laku. Laku saja. Laku. Bahasa Melayu faham juga laku. Barang dia laku maksudnya orang jumpa, orang suka lah. Gitulah agaknya. Supaya ingat ya. Laku. Ya, sudah. Sebab kan waw, nak meraihkan waw tu. Ini laku. Macam mana jadi bagi depan tu kan? Sebab dia nak meraihkan waw tu. Nak meraihkan waw tu. Sebab kalau kita kekalkan bagi bawah, dia tak kena dengan bunyi waw tu. Sebab dia akan jadi laqiu kan. Laqiu. Jadi tak kena. Jadi tak boleh lah. Dia kena meraihkan waw sebab waw tu satu huruf yang besar tu. Waw tu huruf yang besar je menandakan ramai tu. Jadi laku. Wa idza laku, dan apabila mereka telah berjumpa. Ya laqul ladzi, bila mereka telah berjumpa orang-orang yang beriman, di saat mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu mereka berkata amanna. Amanna. Jadi perkataan amanna ni perkataan biasa. Ni perkataan amanna ini kata dasarnya ialah hamzah mim nun. Ada apa tu nama? Ada huruf, ada hamzah kan? Kita sentuh tadi ada huruf yang berhamzah. Jadi huruf berhamzah ni pun dia ada sedikit kerumitan dia dalam kita nak menentukan dia punya. Kata dasar dia adalah hamzah, mim dan nun kan. Amana. Dia jadi amana. Itu wazan nombor apa tu ya? Wazan nombor 2. Dia ikut wazan
asalnya adalah amana, di mana hamzah tu double lah. Macam af'ala jadi amana, jadi hamzah tu didabelkan. Double, akhirnya dia berkumpul menjadi satu dan dipanjangkan jadi amana. Dia jadi amana. Asalnya adalah sebab asalnya adalah af'ala, wazan nombor 2, akhirnya menjadi amana dan akhirnya amana. Itu tengok tu macam mana dia lain daripada perkataan lain. Itu sebab dia ada apa? Ada hamzah. Lain sikit cara nak tu dia. Hamzah ni. Boleh juga kena tengok dia punya ni, dia punya macam mana perkataan tu di dalam kamus kita. Ba hamzah. Tengok ba hamzah. Dia semua ba hamzah ni awal-awal lah ke surat 70 lebih kurang ke surat berapa tu hamzah ni 70. Okey, kalau kita tengok dia ba hamzah ni, dia ada satu kata dasar yang ada huruf hamzah ni, di kata-kata dasar yang berhamzah, dia lain sikit cara nak dia. Tapi wazan nombor 1 macam biasa, amina ya'manu kan, amina ya'manu. Bila jatuh kepada wazan nombor 2, tengok tu dia jadi apa macam ni tu, dia tak normal kan. Dia tak normal juga. Dia jadi macam katakan kita tengok kita punya jadual kita, dia akan jadi bentuk dia tu macam sepatutnya kalau kita kata wazan nombor 1 amina ya'manu, baik, itu normal. Bila jatuh kepada wazan nombor 2 yang ada hamzah, sebab wazan nombor 2 ni pun ada hamzah juga penambahannya, jadi hamzah plus hamzah jadi 2 hamzah, double hamzah. Akhirnya kalau ikut originalnya dia akan jadi mana kan, mana. Dan ini berat juga lah bagi orang Arab ni, berat hamzah ni sebenarnya. Jadi akhirnya jadi mana. Kemana hamzah tu pergi? Tak lagi jadi alif panjang tu. Mana. Asalnya ialah mana wazan nombor 2, sebab itulah kita punya fi'il mudhari' dia menjadi yu'minu ya. Dia jadi yu'minu. Walaupun dalam bentuk macam ni kan, amana, walaupun bentuk dia macam ni, amana, fi'il mudhari' dia adalah yu'minu. Ini untuk pengetahuan kita, ini adalah penulisan modern Arabic. Mana ni kita ambil ni cara penulisan modern Arabic. Dia alif ni dia letakkan satu calik atas tu, mana panjang berapa harakat dalam kita tajwid kita. Ingat berapa harakat tu? Berapa harakat ya? Mana macam adama, mana rasul kan, panjang kan. Jadi dia sama dengan mana ni macam sama juga. Mana. Tapi sama cara dia punya ini cara penulisan mushaf Utsmani ini dipanjangkan. Dia macam ni tulisannya. Mana dia macam ni. Wow ni ramai lah kan. Jadi amanu. Cuma penulisan dia ini 2 harakat saja. Ini mak asli. Tapi ini mak asli kan ya. Jadi kat sini dia panjangkan ya. Ini modern Arabic, dia akan ada calik kat atas ni. Tapi yang tulisan mushaf dia macam ni. Dia macam tu cara dia. Dia 2 harakat je lah ni. Bukan 4 harakat, 2 harakat. Jadi mana ya. Sama saja. Sama saja ya. Tapi dalam penulisan kita ni kita buat macam ni supaya senang modernize Arabic. Modernize Arabic. Benda sama je. Jadi amana fi'il mudhari'nya adalah yu'minu. Ini wazan nombor 2. Jadi yang ini nombor 1 amina ya'manu. Yang bawah ni pula ni ini wazan nombor apa ni? I'tamana ni wazan nombor 5. I'tamana ni wazan nombor 5 lah. I'tamana ifta'ala. I'tamana. Itu dijaga ya. Jadi ini fa'il apa ni ya? Fa'il madhi ya. Fa'il madhi. Apabila mereka telah berjumpa dengan orang yang telah beriman, mereka telah berkata, ada soalan orang tanya, kenapa dalam Al-Quran ni terlalu banyak fa'il madhi ya? Berbanding dengan fa'il mudhari' ya. Dia kan dia cerita benda yang lepas. Satu lagi ialah kadang-kadang tu dia benda yang akan datang pun dia guna fa'il madhi juga. Even di dalam berkenaan dengan hari akhirat pun dia guna fi'il madhi dalam Al-Quran tu untuk menunjukkan benda tu pasti berlaku. Benda tu pasti berlaku macam seolahnya sudah berlaku. Dia lagipun dia punya fi'il madhi ni ringan berbanding dengan fi'il apa nama ni? Fi'il mudhari' ya. Fi'il madhi lebih ringan. Ringan. Sebab tu budaya orang Arab ni dia suka menggunakan fi'il madhi. Iza jaa nasrullah. Jaa tu fi'il madhi ya, belum sampai lagi. Bila tiba pertolongan Tuhan, belum tiba lagi. Bila tiba. Gitu. Bila telah tiba, kalau terjemah Melayunya, bila
telah tiba, maka bertasbih bila telah tiba, tapi belum tiba lagi. Dia orang suka guna fi'il madhi. Madhi. Itu pelik kan? Dia punya Quran ni. Jadi kita akan baca kemudian insya-Allah itu dalam bab lain, itu kita akan sentuh nanti insya-Allah dalam bab lafaz sebagainya kan. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tengok tu, amanna ni ada kewasan nombor 2 sama dengan amanu, cuma dia punya pelaku dia lain ya. Yang ni pelakunya wawul jamaah, ramai mereka beriman. Yang ni kami beriman, amanna. Oh, ini ada 2 nun ya. Satu nun asal, satu nun ialah nun kami ya. Nun kami ya. Nun kami berdua ya, kami berdua, kami lah, bukan kami dua, kami saja, ramai itu kami tu ya. Jadi amanna, qalu, dan qalu juga adalah fi'il madhi juga. Qalu daripada perkataan qala ya. Qala kata dasarnya adalah qaf, huruf illah dan waw, lam lam ni, waw ni adalah wawul jamaah. Jadi qaf, waw dan lam selalu jumpa tu. Qala yaqulu, berkata, mereka telah berkata amanna. Wa idza khala ba'duhum, ini satu perkataan lagi, khala kan. Khala, baik, khala itu ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi daripada khala. Kalau kita dapatkan makna dia, kita pergi kepada kamu kita, bab khalam dan huruf illah ya. Cuba dapatkan kha dan ra, khalam huruf illah, muka surat dalam muka surat 90 tu ya. Kha dalam tengok 101 dan 102 lah ya. Khala, ain khala. Oh, khala rupanya dia khalam, wow rupanya. Oh, jadi dia punya huruf illah pada alif ni. Ini dalam lam alif ni ya, adalah waw ni. Ini waw ni. Waw ya. Wa iza khala ba'duhum, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, bila mereka antara satu sama lain khala. Khala. Apa maksud khala tu? Khalam dan waw. Kat sini khala ni bersendirian ataupun berlalu. Ia ada 2 makna. Kalau masa berlalu, kalau orang bersendirian, dia saya bersendirian. Khalautu, laqad khala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghar Hira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khala bi ghar Hira. Ghar maknanya gua Hira. Nabi bersendirian di gua Hira. Khala ada 2 makna khala, iaitu bersendirian, dan ada satu lagi makna dalam Quran. Khala maksudnya sudah lalu. Tilka ummatun, umat tersebut, qad khalat, telah pun berlalu, masa sudah berlalu dah. Khala tadi 2 makna, ingat insya-Allah khala tu ya. Khala maksudnya bersendirian ataupun sudah berlalu. Satu lagi makna khala ni, dia maknanya kosong ya. Kosong, takhalla, kosong, menjadi kosong. Benda sudah berlalu jadi kosong lah. Dia ada 2 makna, 3 makna kita katakan ya. Kata dasar ni dia memberi makna bersendiri, sudah berlalu dan kosong. Khala, kosong. Siapa-siapa yang belajar geografi, dia ada satu quarter dekat padang pasir di negeri sekarang ni Saudi lah ya, dekat Yaman. Saudi ni dia namanya Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni dia satu sepanjang 1000 km tak ada padang pasir yang tidak ada kering kontang, tak ada apa-apa. Dia namanya Rubu'ul Khali. Khali dia ialah kosong. Tak khali tu. Khali. Pernah dengar tak perkataan Rubu'ul Khali? Belum pernah tak apalah. Dia panggil empty dalam ni dia panggil tak apalah, malam kita dengar ya, saya tunjukkan ya, dia Rubu'ul Khali ni. Rubu'ul Khali, tengok dia tulisnya ialah Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni ialah satu ni padang pasir ni, dia panggil padang pasir yang berada di antara Saudi dengan Yaman, Oman semua tu. Dia kat tengah ni dekat sini ni kawasan ini. Ke sini ni 1000 km dipanggil Rubu'ul Khali. Maksud Rubu'ul Khali tu, ni Khali ni empty, kota dia 1000 km dia punya luasnya. Sangat luas. Ni Rubu'ul Khali. Okey, baik. Khali tu maknanya kosong. Khali.
kosong. Jadi dia ada makna beberapa kali. Tak apa, kita buat vocab ni malam ni insya-Allah. Khala, ya. Ruba'nya kuarter sebab dia empat segi. Dia ada 4 segi, dia kawasan 4 segi. Rubul khali. Bapak belajar ya. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau pergi Mekah, saya ingat dia akan lalu Rubul khali ni. Dia akan lalu. Dia kalau pergi ke Mekah kan, dia akan lalu, mana lalu? Dia dah akan lalu ke sini rasanya. Dia akan lalu di kawasan ni kan, Rubul khali. Kita nampak macam kuning, tak ada apa-apa tanaman. Itu Rubul khali. Dia kuarter kat sini. Kita berempat daripada kawasan ni. Kawasan ni kat sini dia Rubul khali. Tak apalah, kita bergeografi kita. Sambil belajar bahasa Quran, belajar geografi Rubul khali. Khala. Nampak. Tengok aja benda dokumentari ada, saya tengok sekali tu sejam dokumentari. Dia orang buat merentasi Rubul khali tu dengan kereta. Oh, masya-Allah. Baik. Luas sangat. Tidak ada kehidupan di situ. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala, bersunyi-sunyian. Ada makna bersunyian, bersendirian. Baik. Kalau masa berlalu, kalau benda kosong, kalau tempat tu kosong. Baik. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu pun sama dengan atas tadi juga. Qalu atuhaddisunahum. Tengok perkataan atuhaddisunahum ni, dia ada beberapa perkataan yang perlu kita ungkaikan. Pertama, ni adakah. Ni adakah ya. Bukan tanda mudhari'. Tanda mudhari' ni ta ni ya. Ta ni. Ingat tu. Tu adakah. Adakah tu ni tuhaddisu, fi'il mudhari'nya tuhaddisu. Ya, tuhaddisu. Ya. Dia perbuatan dia kita tengok depan ni ya. Waw ni waw ramai ya. Waw ni adalah waw jamaah, waw ramai. Nun ni tanda i'rab. Kemudian insya-Allah tanda i'rab boleh ada boleh tak ada. Home ni dia bernilai perkataan lain. Home ni mereka. Dhamir. Maf'ul bih kita baca kemudian insya-Allah. Ini yang menjadikan orang belajar bahasa Arab susah, sebab dia tak sama bahasa kita kan. Tengok tu. Ini dah macam yang catat pakai satu perkataan kan. Padahal dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Tu dia 6. Ada 6. Soalnya ada 6 benda dalam tu ya. Atau hadisunahum ni ada 6. Satu perkataan. Soalannya satu perkataan. Tapi di satu kaedah adakah. Tu ini adalah tanda mudhari'. Tu. Okey. Perkataannya ialah haddatsa. Wazan nombor 3. Bukan ganda, ini bukan ganda ni. Ini bukan huruf berganda. Ini bukan berganda. Ini wazan nombor 3. Ini wazan ni. Wazan fa'ala. So haddatsa kat sini ya. Haddatsa. Bukan berganda. Tinggal berganda. Berganda kita belum tengok lagi. Dia kalau berganda maksudnya hadal-dal ni. Tapi yang ada sa ni kan, sa ni original juga ni. Nombor 2. Wazan nombor 3. Wazan nombor 3. Betul. Jadi haddasa. Dapat tu insya-Allah tu? Jadi haddasa, perbuatan ni dia ru dia ha, da dan sa. Wazan nombor 3, mesti kita pergi wazan nombor 3. Waw ni tanda ramai, wawul jamaah. Nun ni tanda i'rab. Hum ni mereka, jadi dia jadi atuhaddisunahum. Allah panjang. Atuhaddis, dalam banyak perkataan. Ringkas betul ni macam tu keadaannya. Jadi kalau kita nak dapatkan makna dia, itu wazan nombor 3 kita katakan kata dasarnya hada dan sin. Kita pergi kepada buku kita, hadal dan sin. Sin belanya. Muka surat 90. So berbicara 90. Tengok tu, ahdasa, dia akan hadasa, ahdasa dan haddasa kan. So kita nak mana satu tu, ahdasa ke ataupun haddasa? Haddasa, berbicara. Adakah, jadi fi'il mudhari'nya yuhaddisu kan. Yuhaddisu. Kalau ramai-ramai yuhaddisuna. Tapi dia ambil ibtan, tanda mudhari' ta. Tanda mudhari'nya adalah ta, jadi dia second person.
Jadi ramai. Kamu bicarakan mereka dengan mereka. Kamu cakapkan kepada mereka. Ini dari perkataan hadis. Hadis bercakap maksudnya, hadis. Percakapan Rasulullah, hadis Rasul. Adakah kamu cakap dengan mereka? Adakah kamu bual dengan mereka? Tuhaddisunahum. Satu ayat lah. Adakah kamu berbicara dengan mereka bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang fataha Allah bukakan. Fataha adalah fa'il madhi daripada wazan nombor 1. Fataha fa'il mudhari'nya yaftahu. Maknanya adakah kamu berbicara dengan mereka, dengan orang-orang Arab, orang Mekah, orang Arab, orang Islam lah, orang Islam, dengan apa yang Allah telah bukakan ke atas kamu. Orang-orang Yahudi, orang Yahudi, orang munafik ni, orang Yahudi lah terutama ni, dia orang ni sebenarnya dia dah ada rahsia, satu benda yang rahsia yang Allah Ta'ala buka kepada dia orang melalui kitab Injil dan kitab ni lah, kitab Taurat kan, kitab Taurat lah, bahawa akan lahir seorang rasul di Al-Jaziratul Arabiyah ni, di tanah Arab ni, rasul. Jadi orang Yahudi ni dia sesama dia, kenapa kita cakap dengan dia orang je bahawa benda akan turun? Dah turun dah. Tapi bukan orang kita. Itu yang menyebabkan dia orang tak nak ikut Nabi Muhammad tu. Sebenarnya Allah Ta'ala dah buka kat dia orang tu benda tu, dah buka lah. Dah bagi tahu awal lah akan lahir. Tapi dia orang menganggap rasul tu akan datang di kalangan Bani Israel, tapi tak. Itu yang Allah silap kita bagi tahu kat dia orang. Kenapalah kita bincang dengan dia orang dah ketika ni dah jadi hujah dah. Kita tak ikut dia jadi hujah gitu pula. Itulah itulah. Ini menarik ayat ni. Idza wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Akhirnya liyuhajjuk, akhirnya lam tu maknanya lam akhirnya. Atau lam untuk boleh juga lam akhirnya. Untuk liyuhajju. Ni perkataan yuhajju ni kita nak bincang sikit hari ni. Ini dikenali sebagai berganda ya. Baik. Yuhajju. Baik, kita tengok insya-Allah haju ni macam mana. Dia kata dasarnya apa? Fa'il apa kan yang pertama kali? Fa'il apa tu? Fa'il mudhari'. Macam mana kita tahu fa'il mudhari' ada ya kan? You. Kalau you ni biasanya dia tak lari daripada wazan sama ada dia sama ada wazan nombor 2, 3 dan 4 ya. Tak pergi ke setelah 2, 3 dan 4 ya. So agak-agaknya wazan nombor berapa ya? Nombor berapa ni? Yuhajjukum. Okey, jom kita bincang sama tengok. Dia yu fa'il mudhari'. Panjang tu apalah, waladdallin, macam dallin juga sama juga. Dia jim waw. Waw ni kita kata dia ramai kan? Ada syaddah ni kan? Dan waw ni waw jamaah sama dengan tuhaddisuna ni sama juga. Cuba tak ada mudhari' kat sini ta, yang dekat sini ya. Sama wawul jamaah, pelakunya ramai juga. Cuma nun tak ada kan? Pasal tak? Nun tak ada kan? Kemana nunnya pergi? Hilang. I'rab ni maksudnya berubah, maksudnya hilang ada. I'rab. Dia buang nun tu kan? Kenapa dibuang nun tu? Kita akan belajar dalam sebab i'rab tu insya-Allah kemudian. I'rab ni menarik juga. Tak sabar baca i'rab kan. I'rab ni dia bukan berubah baris saja di akhir tu, dia hilang pun menjadi juga. Perkataan tu hilang ada pun i'rab juga. I'rab juga ya. Jadi okey, kita kembali kum tu kamu kan. Jadi perkataan yang kita naknya li kita buang, yuhaju. Buang kalau kita buang yang ramai waw ni. Kalau kita buang waw ni ramai jadi yuhaju. Yuhaju saja. Buana jadi yuhaju. Agaknya apa? Cuba dapatkan kata dasar dia agaknya. Confirm. Jim ni dia double ya. Jim ni double. Jadi dia adalah ha, jim dan jim. 2 kali jim tu. Double jim. Dia alif ni apa? Kejap. Kita pergi kepada ha, jim dan jim. Sama insya-Allah. Dapat tu macam mana kita dapat ha, jim tu? Ha.
Alif ni kita buang sebab kalau kita kekalkan alif ni, dia jim letak kat mana dua ni kan. So jim ni ada dua jim. So kita kekalkan jim tu jadi jim lah. Jadi ha, jim dan jim. Kita boleh tengok kita kamus kita ha, jim dan jim dekat hadasah juga. 89 ya. Okey. 89 ha, jim dia duduk dekat sini ya. Hajja. Yang Quran dalam Quran tak banyak jugalah. Tak banyak perkataan ni di dalam Al-Quran. Cuma tak apalah, kita belajar je lah. Ha, jim ni dia root dia ada fi'il madhi tapi tak ada fi'il mudhari'. Hajja. Faman hajjal baita, maksudnya awi atamara, siapa yang melakukan haji ke Baitullah, wa awi atamara, tamara ni berumrah. Wa man hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi an yattawafa bihuma. Tak menjadi salah dia bertawaf ke Kaabah tu. Jadi hajja, melakukan haji ya, bahasa Melayu pun haji. Kalau haji, perkataan haji itu dia memberi makna hijjun ataupun hajjun. Hijjul baiti. Dia asal makna haji ni ialah menuju ke suatu tempat. Menuju ke suatu tempat. Asal makna hajjah ni. Hajjal bait maksudnya menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadat. Itu asal makna hajjah ni kan. Okey. Baik. Dia belum lagi dia ini yang pertama hajjah ni yang pertama kan. Ini kita kira ini hajjah ini kita kira wazan nombor 1 ni. Nombor 1 dia sama dengan fa'ala. Sama dengan wazan mana tadi tu? Wazan fa'ala kan? Hajja fa'ala. Itu saja. Hajja menjadi fa'ala. Jadi hajja fa'ala. Jadi kalau wazan nombor 1 hajja, yang ada satu lagi wazannya ialah hajja. Maksudnya apa tu? Berhujah. Oh, ini wazan nombor apa kan ni? 4. Ya, wazan nombor 4. Ini nombor 4. Jadi yang atas nombor 1 hajja, yang bawahnya nombor 4 hajja. Jadi kalau wazan nombor 1 nombor 4, jadi hajja apa fi'il mudhari'nya? Kena panjangkan sebab dia nama dia apa kita belajar tu macam waladhdallin sama juga. Jadi macam waladhdallin sebab dia dimasukkan alif tu ada sabdu ujung. Lepas tu ada sabdu, jadi dipanggil mak lazim kalimi musaqqal yang dipanjangkan sampai berapa harakat ingat dia insya-Allah? 6 harakat waladhdallin. Sama juga walahad. Sebab dia panjang tu sebab dia letak alif tengah tu. Untuk kena dengan wazan nombor 4 ya. Fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Fa'il mudhari' yufa'ilu. Izan hajja yuhajju. Berhujah maksudnya. Yuhajju, berhujah. Bahasa Melayu pun ambil perkataan ini sangat. Berhujah kan? Berhujah. Hijjah. Kalau kita kata itu tak haji, kalau bagi bawah haji. Kalau bagi di atas dengan bagi, kalau kata hajjun dengan hijjung maksudnya haji. Kalau hujjah dia jadi hujah. Gitu. Bagi bezanya kalau hijjul dengan hajjun haji. Kalau bagi depan hujjah jadi hujah. Yang kita punya sekarang ni bulan apa ya? Sekarang ni bulan Syawal. Lepas Syawal dia panggil Zulhijjah. Bulan yang ada dalamnya kerja haji. Zulqaidah, Zulhijjah. Ya, sebelah ni Zulqaidah dulu. Lepas tu Zulhijjah. Zulhijjah ialah bulan yang ada orang buat haji dengan Zulhijjah. Jangan tu hijjah tu. Hijjah, tahun haji. Jadi tahun haji. Jadi kalau hujjah. Jadi yang ini wazan nombor 2, wazan nombor 4 hajja yuhaju. Yang bawah ni tahajja. Ini wazan nombor apa kan ni? Ada ta kan? Pasal tak ada ta tu? Jadi dia adalah wazan nombor tahajja nombor 7 tahajja. Jadi up daripada dia upgrade daripada wazan nombor 4 tadi tu. Hajja, lepas tu tahajja. Ya tahajja. Tahajja ya tahajju.
Jadi yang nombor 4 ni maknanya berdebat, yang keempat ni yang ketujuh ni maksudnya saling, ada saling. Saling apa tu? Saling berhujah dan berkelahi dia panggil ya. Ayat ni saya ingat ayat ni ada dalam surah ni Hajjah Ibrahim, macam tengok dalam Quran ada tak? Ada dalam Quran ni panggil Hajjah Ibrahim. Ha jim jim. Hajjah Ibrahim. Hajjah. Wa idh hajja Ibrahim. Mana tu? Ni. Ni. Ni ayat ni. Au mana tadi tu? Allah. Hajjah Ibrahim adalah surah apa ni, lupa dah. Allahu akbar. Tak ingat surah apa tu. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim. Alam tara ila allazi ini. Alam tara ila allazi ini hajja Ibrahim. Kan ada kan? Hajjah Ibrahim ialah, adakah engkau tidak melihat kepada orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim pasal Tuhannya. Tu. Hajjah tu. Berhujah tu. Hajjah tu itu wazan nombor 2 kan? Jadi perkataan hajjah wazan nombor 2 berhujah. Wazan nombor 2 pula ya. Wazan nombor apa? Nombor 4. Astagfirullahalazim. Tukar dah nombor 2 dia lain. Ini hajjah nombor 4. Baik, kita kembali kepada ayat tadi tu. Jadi fahamlah kita bahawa dia adalah fi'il mudhari' ya, wazan nombor 4. Wazan nombor 4 yuhajju. Dan kita dapat dah makna tadi tu. Akhirnya mereka berhujah dengan kamu di sisi Tuhan nanti. Jadi soalannya mereka kata kalau kita tak beri masukan ni nanti jadi hujah kalau kita, sebab kita dah cakap dengan mereka apa yang Tuhan buka untuk kita tu tentang kedatangan nabi baru, nabi. Afala ta'qilun. Jadi ta'qilun tak ada masalah. Ini adalah fi'il mudhari' daripada wazan nombor 1 aqala. Fi'il mudhari'nya ya'qilu. Aqala ya'qilu ni berfikir. Aqala ya'qilu. Okey, kita pergi ayat seterusnya pula insya-Allah. Ini pun ada sedikit yang berkaitan dengan gandaan tu. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yusirrun wa ma yu'linun. Baik, kita keluarkan fi'il mudhari' kat sini. Jom. Fi'il mudhari' ya'lamu. Okay. Ya'lamu. Satu dekat ya'lamu, yang kedua ya'lamu saja. Jadi ya'lamuna. Yusirruna. Ini yusirruna dan yu'linuna. Okey, sesama kita cari ya'lamun, dah biasa jumpa dah. Ya'lamun fi'il mudhari' daripada ain lam mim kan? Wazan nombor 1 alima ya'lamu. Tengok fi'il madhi dia alima ya'lamu, dan fi'il mudhari' ya'lamuna, waw tu waw ramai, nun tu nun i'rab. Ya'lamu yang kedua tu ya'lamu fi'il mudhari' juga. Ma apa yang yusirru. Baik, kita fokus pada perkataan yusirruna. Baik. Yang pertama yusirruna ni dia adalah fi'il mudhari' kan. Macam mana kita tahu dia fi'il mudhari'? Sebab dia ada you kan. Dan kata dasarnya sin ra tu double. Ra ya, yusirru. Jadi ra double ya. Jadi sin ra dan si dan ra. Sin ra dua ra, waw tu waw jamaah, nun i'rab. Dan agak-agaknya kata dasar sin ra. Cuba kita bayangkan dia wazan nombor apa kan? Wazan nombor apa tengok ya. Kita nak kata dia wazan nombor masa wazan nombor apa? You. 2 3 ni kan? 2 3 kan? Kita dah faham dah. Kalau 4 dipanjangkan kan? Macam yuhaju tadi. So dia sama ada 2 ataupun 3. So jom kita tengok dia punya kata kat sini. Sin ra kan? Sin ra. 1 2 1. Sin ra.
Tak, kita majhul kita belum bincang lagi. Majhul tu belum bincang. Mana agaknya? Mana agaknya? Sinroro, betul lah ni? Betul lah, Sinroro. Ha? So, yang kita naknya adalah yang kita naknya adalah yang kita naknya ialah yusirru. Yes, you, kita nak you. So ini nombor satu, ini tak kena. Ini nombor satu ni. Tak kena ini yasurru. Ini wazan nombor satu kan. Sarra yasurru. Tak kena tu, tak kena. Ini dikira wazan nombor satu tu. Asalnya adalah sarara. Cuba sebut asalnya. Sarara yasruru. Tengok tu asal dia. Sarara yasruru. Akhirnya yang double tu disatukan. Disatukan. Jadi sarra akhirnya menjadi tak jadi yasruru lagi dah sebab ra tu double. Semua perkataan double yang berganda macam tu cara buat dia. Sarra yasruru. Asal jadi sarra yasruru dalam Quran faqi'un launuha tasurrun nazirin. Sama juga kalau fi'il mudhari'. Mengembirakan orang yang faqi'un launuha tasurrun nazirin, mengembirakan orang yang melihat. Dia asalnya sarara saja. Sarara. Dua bagi atas semua, asalnya bagi atas semua sebab nak ikut wazan fa'ala tu. Sebab kalau pilih perbuatan dia tidak ada yang mati tengah tu, tak ada. Dia sarara fa'ala. Tak ada mati asalnya. Sarra. Kalau orang tanya kita, kenapa jadi sarra ni? Apa wazan dia? Fa'ala. Kenapa tak menjadi fa'ala? Sebab fa'ala tak ada wazan tu, tak ada bentuk perbuatan macam tu. Fa'ala tak ada. Mesti sarra fa'ala. Okey, kalau yasurru apa wazan dia? Yasurru adalah wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Dua sini bergabung menjadi ganda. Jadi sarra yasurru. Sarra yasurru. Satu, terfaham insya-Allah. Yang kita naknya bukan wazan ni sebab ini wazan nombor satu. Yang kita naknya wazan nombor asarra. Ini dia. Ini bentuk dia asarra ni. Ini dikira wazan nombor 2 daripada wazan af'ala. Macam ni jadi gitu sekali kena pukul teruk tu. Okey, wazan nombor 2 ialah af'ala kan? Yang kata af'ala, fi'il mudhari'nya adalah yuf'ilu. Macam mana jadi asarra tu? Dia frisi sama juga tadi. Asalnya ialah bukan asarra, asalnya ialah asrara. Kalau yang atas ni asalnya adalah sarara, yang bawah ni asalnya adalah asrara kan? Asrara. Af'ala nak ikut wazan tu. Tapi oleh kerana dia ada gandaan, dia sikit dia ra tu digabungkan sekali. Kalau tak nampak tu, tapi kita ingat ialah benda tu. Ini ganda. Sini asalnya mati kan. Bagi atas sebab macam mana kalau kita nak sebut kalau sini mati? Cuba sebut. Asar tak boleh. Dia bukan hukum dia macam dipanggil asrara. Asalnya ialah asrara. Lepas tu digabungkan. Okey, digabungkan. Baru jadi sabdu. Akhirnya dia tak boleh disebut. Tak boleh sebut dia punya ra tu kan sebab sabdu kan. Dia kena ada huruf yang kuat ujung dia belakang dia tu supaya untuk disebut ra. Jadi dia akhirnya asarra. Itu baris mendatanglah tu asalnya. Mendatanglah tu. Sebab dia tak boleh nak sebut. Tak boleh nak disebut ra yang mati tu ya. Tak boleh disebut ra mati tu sebab ra mati satu, hidup satu kan. Ra dua ni ialah dikira ra ni satu mati satu hidup ni. Kena hidupkan lah. Satu lagi tu ni tak boleh lah ni. Sebab kalau kita mati kan tak boleh melompat ni ya.
Macam mana ni? Ini seolah-olahnya jambatan dah supaya kita boleh langkah pada ra ni kan. Kalau tak ada jambatan ni kan kena gigit yang gigi nah. Jadi asarra ni. Jadi gitulah soalannya. Dalam asarra. Kalau asar macam mana tu? Bunyi macam apa? Lain macam ni. Jadi tak ada tu. Sarra yasurru. Jadi yang satu asarra ikut wazan nombor 2 af'ala. Cuma ain dengan lam ni dia huruf yang sama, dia bergabung, akhirnya dihidupkan fa ni dihidupkan jadi asarra. Agaknya apa fi'il mudhari' ni kalau asarra? Yusirru. Itulah perkataan yang kita jumpa hari ni, yusirru ni. Jadi makna yusirru tu ialah merahsiakan. Jadi Allah bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka sedang fi'il mudhari', apa yang mereka sedang rahsiakan, yusirun. Sir tu sir sirrun, kata syahada sirrun bainana. Sir maksudnya ni rahsia. Sir dia masuk rahsia ya, rahsia. Okey. Di bahasa Inggeris panggil secret ya, secret. Dekat-dekat lah tu, sin ra tu. Secret, tapi r tak ada pula ya. Secret. Yusirru. Jadi asarra fi'il mudhari'nya yusirru. Kalau sirrun rahsialah, merahsiakan. Jadi Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun pun sama juga wazan tu, saya ingat sama je kan. Sama wazan nombor 2 juga ni. Cuma ini kata dasarnya ialah ain lam nun. Ain lam nun. Agaknya apa fi'il madinya? Fi'il madinya apa? Betul. A'lana. Fi'il mudhari'nya yu'linu. Sekarang ni kita dah satu tahap. Kita dah tahu dah daripada fi'il mudhari' itu macam mana nak convert pada fi'il madi. Itu dah satu perkembangan yang amat menggalakkan tu. Saya ingat pernah saya buat satu uji kaji secara ramai. Saya kata yu'linun, contoh dapat yu'linu kan. Siapa dapatkan datang dengan fi'il mudhari' bagi fi'il madhi bagi yu'linu. Rupanya daripada 40 orang tu ada 10 orang kata alana. Dia tak kata a'lana. Patutnya dia kena kata fi'ilum dia kena kata wazan nombor 2 a'lana. Dia kata ain lanum. Sampai itu sekali, maknanya daripada itu orang belajar bahasa Arab daripada tadika sampai SPM, masuk universiti. Itu 10% jadi gitu. Jadi benda macam ni kadang-kadang tu basic macam ni kadang dia orang tak kisah. Kena highlight balik. Sebab ini dia melibatkan makna. Kalau kita pergi nombor 1, kemungkinan kalau ada makna lain. Kalau contohnya yusirru ni kan, kalau bayangkan orang tu dia silap cari dia kan, yusirru ni dia pergi kepada kamus contohnya kan. Dia pergi kamus tu yang jumpanya ialah ini sarra, mengembirakan. Bayangkan kalau dia terima mengembirakan. Allah mengetahui apa yang mengembirakan, apa yang macam mana katnya. Daripada merahsiakan akhirnya menjadi mengembirakan. Tengok tu sikit punya you jadi mengembirakan, jadi merahsiakan. Sikit saja. Baik. Awak ada orang tanya dulu kata kalau ada ru ni dia ada apa? Ada makna yang ada kaitan ya. Macam mana nak kaitkan dengan gembira dengan rahsia ya? Itu rumit kat sini ni kita nak rahsiakan ni. Nak rahsiakan dengan gembira. Macam apa dia punya kaitan makna ya di antara ru ni? Sin ro ni. Sarra gembira, asarra merahsiakan. Adakah kita perlu rahsiakan kalau kita gembira? Kita gembira hore je lah. Allahu alam. Tu susah sikit lah kita nak. Sirrun. Surur maksudnya kegembiraan. Masrur orang yang gembira. Sirrun rahsia. Ana masrurah. Ana masrur. Hal anta masrur? Na'am, ana masrur.
Hmm, hmm, hmm. Ah, masrura ila wa yanqalibu ila al-Quran wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia balik berjumpa keluarga dia dalam keadaan masrura, gembira. Surura, gembira juga. Ah, gembira. Ah, ada satu syair, kita tak apalah tersambil kan, satu syair yang kita tadi jumpa baru ni. Syair dia kata waladatka ummuka ya ibna adama bakian. Dia kata wahai anak Adam, ibu kamu melahirkan kamu dalam keadaan orang sekeliling semuanya menangis orang keliling gembira, kamu menangis katanya. Jadi kamu usahakanlah supaya di saat kematian nanti engkau gembira, orang menangis pula. Cantik sangat punya mana tu. Ya tahakuna surura, orang sekeliling kamu bergembira. Gembira nak jumpa Tuhan ya, masya-Allah. Menunggu-nunggu. Itu gembira dengan rahsia tu. Itu kita nak makna tu macam mana ya. Saya lama dah fikir yang ini. Kita nak mudahkan orang belajar. Jadi kalau sarra yasurru, gembira. Asarra yusirru, bukan menggembirakan, merahsiakan. Allahu a'lam Tak apalah ni. Yang ni maknanya pandailah kita ya. Sarra wazan nombor 1 menggembirakan, wazan nombor 2 merahsiakan. Okey, baik. Insya-Allah. Sirrun. Naam, sirrun. Idzan sarra yasurru safra'un faqi'un launuha tasurrun nas. Tasurru mengembirakan orang yang melihat. Lembu tu warna kuning, warnanya kuning, seronok orang tengok. Sarra yasurru. Jadi kalau yusirru, mengerahsiakan terus. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yu'linun daripada perkataan alan, i'lan. Bahasa Melayu ada i'lan, iaitu nyatakan atau istiharkan. Yu'linun dia dalam kamus kita ni muka surat 153. Sini kan 153 kita ada ain dan 153. Ain lam nun, bukan ain lam mim ya, ain lam nun. A'lana. Fi'il mudhari' dia tak ada kat sini. Pandai sebutlah a'lana yu'linu. Wazan nombor 2 a'lana yu'linu. Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Ini dua perkataan yang berlawanan kan? A'lana lawan dia asarra. A'lana lawan dia asarra. Alaniyah cara nyata. Kita nyatakan dia tu ialah a'lana. Orang Melayu ambil ni jadi iklan. Ni perkataan ni maksudnya istiharkan atau menyatakan. Mengiklankan maksudnya menyatakan ya. Betul tu. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum ummiyun, dari kalangan mereka itu ummi. Ummi ni ialah orang yang tak tahu baca atau tulis. Ummi. Bukan ummi yang mak saya tu kan. Ummi itu mati ya tu ya, ummi tu mak saya. Tapi kan ini bukan ummi ya, dia matikan an-nabiyul ummi. Minhum tak tahu baca tulis. Literate lah. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab, tak tahu apa tentang kitab. Memanglah tak tahu baca. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani. Wa in amani kita belajar kemudian insyaallah amani. Amani wa in amani angan-angan boleh kecuali angan-angan. Amani juga setakat baca tak tahu apa. Wa inhum illa yazun. Ini perkataan kita nak ni yazunnun. Tengok perkataan yazunnun. Baik, yazunnun. Tengok dia punya perbuatan itu, bentuk dia ada gandaan juga tu. Zad. Ya tu tanda mudhari'. Waw tu ramai, nun tu tanda i'rab. So kita itu asas penting ialah kita mencari kata dasar tu ialah ya tanda i'rab, ya tu tanda mudhari'. Waw tu tanda waw jamaah ramai pembuatnya. Nun tu tanda i'rab. So kita dapat ambil dia punya
Dia punya zonna. Za, nun dan nun. Zonna yazunnu. Fi'il mudhari' zanna yazunnu ada di tengah tu. Pada kalau kita kamu kita zanna yazunnu, dia akan dapat tu zanna 146 Satu zon 146 zon. Ini zon. Zon. 146. Zanna yazunnu, menyangka ya. Yazunnu. Allazina yazunnuna annahum mulaqu. Yazunnu ni dia dalam kalau kita tahap yakin tu kata 100% yakin kan. Yakin ni ialah 95% hingga 100% yakin lah kira. 100% lah yakin penuh. Kalau zanna ni dia macam dekat-dekat dengan yakin 70. Kalau syak, in kuntum fi syak tu dia tengah. 50-50 tu syak yang bawah tu tak beriman lah. Syak tu dia tengah lagi. Zanna tu dia atas sikit. Sebab tu dalam Quran kadang-kadang zanna ni boleh bermakna yakin juga, sebab dia dah dekat dengan yakin dah. Ingat Al-Quran ni, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu tu berjumpa. Jadi mereka ini orang-orang yang menyangka mereka akan berjumpa Tuhan. Menyangka kat situ ialah yakin. Yakin lah. Yang kalau syak tu separuh. Habis dah syak. Dia dah mahala ke 70 lulus saya katakan. Kalau pakai Excel lulus. Kalau syak tu atas pagar kan ni tu sikit. Kalau zanna ni dia lulus lagi. Zanna. Sebab itulah dalam Quran allazina yazunnuna annahum mulaqu diterjemah sebagai yakin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan. Dia bukan maknanya yang sangka je. Yakin tinggi, yakin paling tinggi. Zon tu kita tak ada bahasa Melayu kan? Tak ada zon tu, kita tak ada. Zon tu maknanya yang mana lebih betul? Betul, dia berat kepada yakin. Kita ada syak dengan yakin, kan dua tu je. Syak yakin tak percaya. Tiga syak yakin tak percaya. Reka bahasa Melayu kita. Kalau syak tengah-tengah tu pun kita ambil bahasa Arab juga syak tu. Yakin pun bahasa Melayu juga, yakin dia yaqana yakin. Tengah tu tak ada kan, zon tak ada. Zon kita tak ada. Zanna yazunnu, perkataannya zanna yazunnu. Jadi dia ni wazan nombor berapa katnya? Nombor 1. Kalau kita katakan dia punya dia punya wazan dia fa'ala yaf'ulu gitu. Ingat tu insya-Allah fa'ala yaf'ulu. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. La yazunnun, mereka illa yazunnun. Wa inhum illa mereka ni hanya yakin-yakin gitu je. Maknanya yazunnun ni maksudnya. Bukan tak percaya tapi tak sampai tahap percaya tu yazunnun. Jadi ini wazan nombor 2. Terdapat insya-Allah tu. Ada satu lagi perkataan yang kita nak belajar kat sini yang ada kata dasar yang double ni, tamassa. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Baik, tengok perkataan tamassa ni. Kita keluarkan ni tamassa. Okey, dia ni adalah okey. Jom keluarkan kata dasarnya. Gini ya. Kita buat di sini, kita kiaskan kepada perkataan lain nanti insya-Allah Okey, dia ta ni adalah ta mudhari'. Ta mudhari'. Yang bermaksud second person. Ta ni juga dia boleh makna perempuan, she. Perempuan she juga ta. Ta tu tanda mudhari'. Baik. Nun ni adalah nun ni perkataan berasingan kami. Bukan domain saja. Dia bukan pelaku domain saja. Baik, kalau ta ni tanda mudhari', nun ini domain. Kita buang na tu dan buang ta ni. So tinggalnya apa dia? Mim sin. So mim satu dan double sin kan? Double kan? Jadi mim sin dan sin. Itu perkataannya. Mim sin dan sin. 185. Jom kita tengok 185. Ini kita tunjuk ni adalah contoh. Jadi lepas ni boleh kias. Kias kepada perkataan lain yang macam ni. 155 ya. 185. Masa. Ini dia masa. Bahasa Inggeris pada massage kan.
Masas. Masas maksudnya sentuh-sentuh dan urut-urut masas mungkin. Dekat lah tu. Massa fi'il mudhari' yamassu. Tengok tu dia punya massa yamassu. Sentuh. Sebab la yamassuhu illal mutahharun. Ingat tak? Ingat tak ayat Quran la yamassuhu illal mutahharun? Ingat tak ayat surah apa tu? Massa ni maksudnya sentuh ya. Illal mutahharun. As-Samiri. La misas. Antakuna fil hayati la misas. La misas maknanya don't touch me. Don't touch me. Itu maksudnya kata para ulama. Misas ni la misas. Dan jangan sentuh. Katanya tu hukum dia dengan satu penyakit menyebabkan di tempat saya cakap dengan orang, jangan sentuh aku. Jadi Allah Alam macam mana betul penyakitnya dan hukuman Tuhan kepada si Mari ni. Sebab Nabi Musa pergi ke Tur Sinai, dia buat hal. Jadi massa tu fa'il mudhari'nya yamassu. Dalam satu ayat lagi dia kata la yamassuhu ilal mutahharun, jangan menyentuh dia. Al-Quran ni jangan disentuh melainkan orang yang mutahharun, orang yang bersuci ya. Surah apa? La yamassahu illal mutahharun. La yamassahu. Surah Waqiah ya. Mari tengok jap. Takut silap dia punya, kita nak bagi dalil kan ya. Dalam part tu dia ada la yamassuhu. Senang kita cari sekarang ni komputer ni. Yamassuhu. Tu gua ada. La yamassuhu surah Al-Waqiah. Ni. Illal mutahharun. Ni ada ni. Ni. La yamassuhu ni. La yamassuhu. Betul. Dia kata la yamassuhu, jangan, tidak menyentuhnya. Suci, orang yang bersih. Banyak orang yang bersuci, orang yang disucikan lah. Jadi orang yang kata pegang mushaf ni tak apa, ini berkenaan malaikat, dia kata para malaikat yang hanya boleh sentuh Quran, sebab Quran ni lauh mahfuz, masa kita bimaknun. Dan ada para ulama kata memang sentuh Quran mushaf kena ambil wuduk, sebab la yamassuhu, jangan menyentuhnya. Masuhu ni ada satu hari ni saya ada beberapa 3 hari ni saya baca satu yang tulis mushaf ni, apa namanya yang tulis mushaf di kompleks Fahad tu, Malik Fahad. Nama dia Toha Osman Toha. Ustaz Osman Toha, masya-Allah. Dia masih hidup lagi, saya ingat. Tapi tua dia, orang Syria, orang Aleppo. Dia tulisan cantik. Jadi dia dipanggil ke Saudi Arabia, dia bekerja untuk tulisan dia cantik, memang tulisan dia cantik. Tulisan dia lah ni. So tulisan cantik. Dia setiap hari dia buat satu page. Kalau silap titik sikit dia buat baru. Memang satu hari tu dia kata, orang tanya dia dalam interview TV, orang tanya dia, lepas tu Ustaz Osman Toha, apa benda yang selama buat ini masa bertahun-tahun ni nak buat ni, bukannya satu hari, 2 hari ataupun seminggu, bertahun-tahun dia nak buat untuk kopi mushaf ni. Dalam tulisan dia, dia kata apa yang benda yang paling ajaib sekali berlaku pada tuan bila kopi mushaf. Dia kata yang paling pelik sekali ialah pada suatu hari tu, kalau saya nak tulis mushaf, saya akan berwuduk. Dia kata setiap kali saya nak menulis mushaf ni, nak kopi mushaf ni, saya akan berwuduk. Pada suatu hari tu saya nak tulis, saya kata pen saya tak keluar, dawat tak keluar. Dia kata dia buka dawat dia, tengok dawat ada tapi tak keluar macam mana. Tulis tak keluar dawat. Lepas tu baru dia teringat, dia kata lepas subuh tadi dia lupa nak wuduk, dia terbantal wuduk tadi masa lepas subuh. Lepas tu ni lepas subuh tu dia ke wuduk itu ada lah, sampai Arab saya gitu kan. Dia lupa wuduk dia dah habis, dia pergi ke mana, ke ambil wuduk, kembali balik ke situ, baru dawat tu keluar. Subhanallah, ni benda tu boleh berlaku. Itu mukjizat Tuhan nak bagi pada Quran ni kan. Nak tulis dia tu kan ada wuduk masa tu. Subhanallah. Baru je boleh tulis, dia kata. Jenuh goncang, pen tu tak keluar dawat. Kok mana jadi malaikat tutup pen tu macam mana? Lah yang masuk. Jadi kan ni Allah.
Itulah waqalu lan tamassana an-naru. Tamassa ni sebab dia perempuan ya. Api ni adalah perempuan ya. Dia dalam bahasa Arab ni panggil perempuan, dia ada ta ni. She panggil. Bukan ta second person. Jadi perkataan massa ni la tamas. Jadi ini adalah fi'il mudhari'. Lan tamassana, tidak akan menyentuh kami oleh api neraka. Lan tamassana an-nar. Tamassa, massa, menyentuh. Fi'il mudhari'. Jadi wazan nombor apa tadi tu? Wazan nombor 1. Daripada cuba sebutkan sini massa, fi'il mudhari' ya mas. Yamassu. Massa yamassu, menyentuh. Hmm. Massa ya, banyak dalam cerita Nabi Ayub pun. Nabi Ayub beliau berdoa, massani asyaitanu bidur dia kata massani syaitan menyentuh aku dengan penyakit. Massani asyaitan bedur apa ni wa azab dalam ayat tu. Allah alam, tengok ya, massa tu banyak dalam Quran. Banyak dalam Quran ya. Okey, perkataan massa tu sentuh maksudnya. Jadi itu contoh perkataan yang ada huruf berganda, kita katakan huruf berganda. Yang ada hamzah tu banyak, tapi kita belum jumpa lagi, insya-Allah. Nanti akan datang nanti insya-Allah. Kita akan tengok tu macam mana. Massa massa yamassu. Dalam minal mas, dirasuk syaitan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dirasuk syaitan. Massa rasuk juga, massa. So ada beberapa makna massa tu. Rasuk, sentuh, rasuk. Massa juga panggil. Disentuh oleh syaitan. Saling bersentuh. Tamassa ini wazan nombor nombor tamassa ni. Wazan nombor 7 tu dia tamas qabla an yatamassa. Dalam Quran ada qabla an yatamassa, sebelum mereka bersentuh-sentuhan. Misas masun. Yatamassu ya. Yatamassu. Misas, sentuh atau berapat. Ini Samiri tadi tu. La misas. Takuna fil hayati la misas. Jangan sentuh. Don't touch adalah misas kan? Don't touch. Baik. Selesai kita malam ni insya-Allah berkenaan dengan kata dasar yang ada bersabdu, berganda dan juga ada hamzah sikit tadi tu. Cuma hamzah kita tak jumpa lagi dalam hayat ni kan? Belum lagi. Sebab tu dia kurang, dia tak banyak sangat. Jadi yang kurang tu kita kurangkanlah. Kita janganlah kita beri perhatian benda yang kurang tu. Benda yang tak banyak dalam Quran kita janganlah bagi tumpuan sangat. Bagi tumpu pada benda-benda yang orang perlu belajar. Mengelabah tu, lepas tu kita bagi satu kaedah ini gini, insya-Allah. Lepas tu selesailah masalah tu, insya-Allah. Jadi cukup untuk malam ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi fil usbu'il qadim biiznillah. Ada soalan tanya? Sila ada soalan tanya. Ya, sila. Ada zalzala. Contohnya zai lam. Cuba pergi zal lam. Iza zulzilati. Zal lam. Dia berganda juga kan. Haddatha tu dia tak berganda tu, dia tambahan. Itu huruf berganda tambahan. Dia tak boleh berganda. Dia panggil kalau haddatha tadi tu, dia sebenarnya kita sekarang ni bincang ialah kata dasar yang berganda. Tapi kalau haddasa tu dia adalah pattern. Gini ya, pattern tu maksudnya kalau mazid dalam istilah yang mau belajar ke mazid haddasa dekat sini. Dia sebab ada dekat sini mazid ada yang 4 huruf kita kata dasar ni biasanya 3 kan. Ada juga yang 4 huruf. Ada juga kadang-kadang ada 4 huruf tapi 4 huruf ni tak banyak. Contohnya zalzala. Zalzala tu dikira tengok zalzala. Zalzala kita tengok zai. Tengok zai. Zalzala.
Muka surat apa zalzalah? Muka surat 117 ni kan. Ini kita panggil zalzalah ni, dia bukan 3 huruf ya. Zalzalah ni kita dikira kata dasar dia ada 4 huruf kan? 4 huruf kan? Zalzalah ada 4 huruf kan? Yang lainnya semua 3 kan? Semua 3 kecuali yang ini kan. Zalzalah ni dikira 4 huruf. Ini keluar daripada normal biasa lah ni. Tak apa, tak banyak ni zalzalah ni. Zalzalah dia cara nak buat fi'il mudhari' dia zalzalah ni disama dengan wazan nombor 2. Apa wazan nombor 2? Af'ala yuf'ilu. Jadi zalzala yuzalzilu. Dia sama dengan pattern nombor 2. Sama dengan pattern nombor 2. Cara nak bentuk fi'il mudhari' dia sama dengan pattern nombor 2. Zalzala yuzalzilu. Jadi ini dikira kata dasar yang berganda juga ni. Tengok tu berapa kali ganda, tengok tu lam tu. Lam ni berganda juga. Tapi alhamdulillah ganda dia berasingan. Lam ni jauh dengan lam ni. Jadi alhamdulillah tak adalah masalah apa. Maksud alam tu tak ada. Jadi ini tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Jadi zalzala 4 huruf tapi huruf dalam ni berganda. Goncang, zilzal, gempa bumi, zalzal, gempa. Boleh insya-Allah tu. Itulah ceritanya zalzala ya. Boleh tanya lagi. Tapi ini yang 4 huruf ni ya, kita belajar sebelum ni memang 3 huruf semua. Yang 4 huruf ni dia tak banyak dalam Quran, tak banyak. Sehingga kita ya. Insya-Allah saya postkan. Tak apa insya-Allah la muskilah insya-Allah ما في مشكلة إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في نفس اليوم ونفس الوقت إن شاء الله بسم الله إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله بارك الله فيكم شكرا